Selama 40 tahun, Iran telah membina sesuatu yang tiada negara di rantau ini miliki. Ia bukanlah pesawat, ia juga bukan kapal induk. Saya sedang bercakap tentang peluru berpandu, beribu-ribu daripadanya ditanam ratusan meter di bawah tanah, tersebar di puluhan kompleks rahasia di seluruh wilayah Iran. Itulah pertaruhan seluruh rejim, jaminan bahawa tiada musuh akan menyerang tanpa menanggung akibat yang tidak dapat diterima. Pada 28 Februari 2026, arsenal itu diuji buat kali pertama. Dan dalam hanya 31 hari, ia telah dimusnahkan. Tetapi sebenarnya, bagaimana ini boleh berlaku? Bagaimana Amerika Syarikat dan Israel memusnahkan dalam masa sebulan apa yang mengambil masa 4 dekad untuk dibina? Jawapannya sebenarnya bukan seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Kerana ia bukan sekadar kuasa ketenteraan, bukan sekadar teknologi, ia adalah sesuatu yang lebih asas. Dan jika anda lihat dengan lebih dekat, saya akan katakan ia menakutkan. Mari kita mulakan dari awal. Program peluru berpandu Iran lahir daripada satu luka. Semasa perang menentang Iraq pada tahun 80-an, negara itu mengalami pengeboman yang dahsyat dan menyedari bahawa mereka tidak akan mampu bersaing di udara. Sekatan selama beberapa dekad telah menghalang akses kepada pesawat perang moden. Jadi, rejim itu membuat keputusan yang akan membentuk 4 dekad seterusnya. Jika kita tidak boleh memiliki tentera udara terbaik, kita akan membina pasukan peluru berpandu terbesar di dunia. Dan itulah yang mereka lakukan. Pada kemuncak program itu, Iran pernah memiliki lebih daripada 3,000 peluru berpandu balistik. Selepas kehilangan ratusan dalam perang pada bulan Jun 2025, rejim itu dengan cepat membina semula arsenal mereka dan mencapai kira-kira 2,500 peluru berpandu pada awal 2026. Ditambah pula dengan 300 hingga 400 kenderaan pelancar yang tersebar di seluruh negara, selain kilang-kilang yang pernah menghasilkan ratusan peluru berpandu baharu setiap bulan. Ia merupakan arsenal peluru berpandu terbesar di Timur Tengah, jauh mengatasi yang lain. Tetapi bukan sahaja kuantiti yang menakutkan, malah kualitinya juga. Salah satu daripada peluru berpandu itu, Khaybar Shekan, yang namanya bermaksud pemecah kubu, mampu mencapai sasaran sejauh 1.450 km. Dengan ketepatan yang rejim Iran sendiri katakan boleh sampai ke beberapa meter dari titik yang tepat. Dan ia melakukan semua itu dalam keadaan berkamuflaj. Ia dibawa di atas sebuah kenderaan yang kelihatan biasa, hampir mustahil untuk dibezakan daripada lori awam dalam imej satelit. Manakala Khorramshahr 4 pula membawa kepala peledak seberat sehingga 1.8 tan dan dalam versi dengan submunisi, ia mampu meliputi kawasan dalam radius 8 km, cukup untuk memusnahkan seluruh kawasan kejiranan. Dan Fatah yang dipanggil hipersonik oleh rejim Iran terbang menurut pihak berkuasa Iran pada kelajuan 15 kali ganda kelajuan bunyi dan melakukan manuver pada saat akhir penerbangan, menjadikan pemintasan hampir mustahil. Dunia Barat memandang serius arsenal ini dan mereka mempunyai alasan yang kukuh untuk itu. Tetapi ada satu masalah yang mengambil masa berdekad-dekad untuk Iran sedari. Dan musuh-musuh mereka menyedarinya jauh lebih awal. Untuk melindungi semua ini, Iran membina apa yang dikenali sebagai bandar-bandar peluru berpandu. Bayangkan pangkalan tentera bawah tanah yang besar yang digali di dalam gunung-gunung di pedalaman negara itu. Terowong setinggi 10 meter cukup tinggi untuk sebuah bangunan 3 tingkat melaluinya. Landasan dalaman untuk menggerakkan peluru berpandu dari satu tempat ke tempat lain. Platform pelancaran berputar. Dan semua ini ditanam ratusan meter di bawah tanah dalam batuan pejal. Ia adalah satu pencapaian kejuruteraan yang mengagumkan, berbilion dolar dilaburkan, berdekad-dekad kerja, tetapi ada satu masalah. Anda boleh bayangkan apa masalahnya? Iran mempunyai peluru berpandu yang kuat, pangkalan yang dilindungi, terowong yang tidak dapat ditembusi. Apa yang boleh jadi salah? Jawapannya mudah, begitu mudah sehingga menakutkan. Peluru berpandu itu selamat di dalam, tetapi untuk dilancarkan, peluru berpandu itu perlu keluar. Dan pada saat ia keluar dari terowong, ia menjadi terdedah. Apa yang Iran tidak tahu ialah ketika mereka membina bandar peluru berpandu mereka, Amerika Syarikat dan Israel sudah pun memetakan setiap satunya. Setiap pintu masuk terowong, setiap pelancar, setiap lokasi.
Iran telah menghabiskan 40 tahun membina senjata yang sempurna. Dan tanpa disedari, mereka telah membina sasaran yang sempurna. Dan apabila tiba hari untuk menggunakan semua itu, Amerika Syarikat sudah pun mempunyai senarai yang siap sedia. Pada 28 Februari 2026, apabila operasi Furia Epica diluluskan, ia bukanlah satu operasi penemuan. Ia adalah satu operasi pelaksanaan. Dan ia bermula dengan sesuatu yang rangkum, lebih baik daripada mana-mana statistik apa yang Amerika Syarikat mampu lakukan. 4 pengebom B-2 Spirit berlepas dari sebuah pangkalan di negeri Missouri di tengah-tengah Amerika Syarikat. Bukan dari Timur Tengah, bukan dari pangkalan hadapan di Eropah. Dari Missouri, hampir 10,000 kilometer dari Iran. B-2 ialah pesawat paling mahal yang pernah dibina, setiap satu berharga lebih $2 bilion. Ia tidak dapat dikesan oleh radar. Ia terbang pada ketinggian yang kebanyakan jet pejuang tidak dapat capai. Dan di dalamnya, ia membawa bom ketepatan seberat 900 kg dipandu oleh satelit, mampu mengenai sasaran beberapa kilometer jauhnya dengan margin kesilapan hanya beberapa meter. Keempat-empat pesawat ini terbang selama berjam-jam di atas Atlantik. Mereka melintasi Eropah, mereka menyeberangi Laut Mediterranean, mereka memasuki ruang udara Timur Tengah. Mereka melepaskan bom mereka ke atas Iran. Dan kemudian mereka berpusing untuk pulang ke rumah, tetapi terdapat ribut di Missouri. Jadi mereka mendarat di Texas. Seorang peminat penerbangan yang menjejak penerbangan tentera merakam 4 pesawat B-2 Spirit mendarat satu demi satu di pangkalan Dallas, Texas. Dia memuat naiknya di media sosial. Video itu menjadi tular dan tahu tak apa yang lebih menarik? Tiada sebarang kenyataan rasmi, tiada sidang media. Hanya 4 daripada pesawat paling maut di dunia mendarat di sebuah lapangan terbang Amerika, seolah-olah baru pulang dari perjalanan biasa. Selepas mereka merentasi separuh planet ini untuk memusnahkan bunker bawah tanah, ratusan meter di bawah tanah, di dalam batuan pejal dan kembali ke rumah dalam keadaan utuh. Itulah yang Amerika Syarikat mampu lakukan dan itulah yang dihadapi oleh Iran. Tetapi B-2 hanyalah permulaan. Dalam hari-hari berikutnya, pemusnahan arsenal Iran dilakukan secara sistematik dan tanpa belas kasihan. Ia berlaku di 3 medan serentak. Yang pertama ialah menghapuskan pertahanan udara Iran, iaitu semua sistem yang digunakan oleh Iran untuk menembak jatuh pesawat musuh. Tanpa perlindungan di udara itu, segala-galanya di bawah menjadi terdedah. Drone Israel yang berfungsi seperti peluru berpandu bunuh diri menjunam ke atas radar dan bateri pertahanan. Sistem gangguan elektronik Amerika melumpuhkan komunikasi. Serangan penggoda menjatuhkan internet Iran kepada kurang daripada 4% kapasiti biasa dalam masa 60 jam. Dalam masa kurang daripada sehari, Amerika Syarikat dan Israel menguasai ruang udara Iran. Lebih daripada 100 sistem pertahanan udara telah dimusnahkan. Tiada pesawat pejuang Amerika atau Israel yang ditembak jatuh dalam pertempuran. Front kedua ialah memburu pelancar peluru berpandu. Dan disinilah teknologi mengubah segalanya. 2 jenis drone menjadi watak utama dalam pemburuan ini. Yang pertama ialah Hermes 900 dari Israel, dinamakan Kochav, yang dalam bahasa Ibrani bermaksud bintang, dengan lebar sayap 15 meter dan mampu terbang. Sehingga 40 jam tanpa mendarat, ia meronda langit Iran tanpa henti. Apa yang menjadikannya istimewa bukanlah saiznya, tetapi apa yang dibawanya di dalam. Kamera inframerah, radar beresolusi tinggi, dan sensor hiperspektral. Semuanya diproses dalam masa nyata oleh kecerdasan buatan. Sistem itu menggabungkan maklumat ini secara otomatik dan menandakan mana-mana kenderaan mencurigakan yang bersembunyi di kawasan tersebut. Apabila pelancar peluru berpandu keluar dari terowong, Hermes 900 sudah pun memerhatikannya. Yang kedua ialah MQ-9 Reaper dari Amerika. Drone serangan paling terkenal di dunia, mampu membawa sehingga 8 peluru berpandu Hellfire dan kekal di udara lebih daripada 24 jam. CENTCOM, iaitu Komando Pusat Amerika, bertanggung jawab ke atas semua operasi ketenteraan Amerika Syarikat di Timur Tengah. Sebuah video pernah tular di media sosial menunjukkan detik tepat apabila drone Amerika MQ-9 Reaper melepaskan peluru berpandu Hellfire dan memusnahkan pelancar peluru berpandu balistik yang sedang bersiap untuk pelancaran. Satu pemburuan yang sempurna dirakam dan disiarkan di media sosial.
Pembahagian kerja sangat tepat. Hermes 900 mengesan sasaran dan menandakannya. Reaper memusnahkan. Apabila tiada Reaper yang tersedia, Hermes sendiri akan menggerakkan jet pejuang Israel yang berdekatan. Rangkaian dari sasaran ke tembakan hanya mengambil masa beberapa minit, kadang-kadang beberapa saat. Apabila pintu masuk terowong dibom, Iran akan menghantar traktor untuk cuba membukanya semula. CENTCOM telah mengeluarkan video yang menunjukkan jentolak-jenolak ini dimusnahkan sebaik sahaja ia muncul. Ia adalah satu kitaran yang tiada penghujung. Untuk kemudahan yang lebih dalam, orang Amerika menggunakan bom seberat 13 tan itu. Tekniknya semudah itu, namun kejam. Menjatuhkan beberapa daripadanya di titik masuk yang sama, satu demi satu, memperdalam lubang dengan setiap hentaman. Analisis terhadap 32 pangkalan Iran menunjukkan bahawa semuanya telah terkena serangan. 77% daripada pintu masuk terowong yang dikenal pasti telah dibom. Dan barisan ketiga adalah memusnahkan kilang-kilang bukan sahaja peluru berpandu yang sedia ada, tetapi juga keupayaan untuk menghasilkan yang baharu. 2/3 daripada kemudahan pengeluaran peluru berpandu dan drone telah rosak atau musnah. Dan di laut, berpuluh-puluh kapal tentera Iran telah dimusnahkan dalam minggu-minggu pertama dengan jumlah melebihi 150 kapal sepanjang konflik itu. Sebuah kapal selam Amerika telah menembak torpedo dan menenggelamkan sebuah kapal Iran. Ini adalah kali pertama kapal selam Amerika menenggelamkan kapal musuh dalam pertempuran sejak tahun 1945. Dan hasil daripada semua yang kita lihat setakat ini, anda boleh lihat pada nombor-nombor ini. Pada hari pertama, Iran telah melancarkan 480 peluru berpandu balistik. Satu rekod bersejarah. Pada hari keempat, angka itu telah menurun kepada 42. Pada hari ke-10, kurang daripada 40. Pada hari ke-22, jumlahnya begitu sedikit sehingga boleh dikira dengan jari sebelah tangan. Dalam 10 hari, keupayaan pelancaran menurun sebanyak 92%. 70% daripada kenderaan pelancar telah dimusnahkan. Lebih daripada 700 sasaran yang berkaitan dengan program peluru berpandu telah dihapuskan. Seorang pegawai Israel merumuskan dengan baik apa yang berlaku dalam satu ayat. Pada masa ini, rejim Iran tidak mampu menghasilkan peluru berpandu. Sekarang, tanpa keupayaan untuk menghasilkan, tanpa pelancar untuk melancarkan peluru berpandu, rejim yang telah mengancam Timur Tengah selama beberapa dekad dengan arsenal peluru berpandu terbesar di rantau ini, dalam masa hanya sebulan, telah kehilangan keupayaan untuk bertindak balas. Pertaruhan selama 40 tahun itu telah gagal. Apa yang tinggal? Baiklah, Selat Hormuz. Tapi itu adalah topik untuk video seterusnya. Seperti yang anda boleh lihat, Iran tidak kalah kerana kekurangan peluru berpandu. Ia tidak kalah kerana kekurangan wang atau teknologi. Ia kalah kerana rahsianya telah dicuri selama beberapa dekad. Dan rejim itu tidak tahu. Setiap terowong dipetakan, setiap rutin dipantau, setiap lokasi direkodkan. Apabila perang bermula, Amerika Syarikat dan Israel bukan baru mengenali Iran. Mereka sedang melaksanakan satu rancangan yang telah lama wujud. Dalam era yang kita hidup sekarang, bukan besar kecilnya persenjataan yang menentukan siapa menang, tetapi siapa yang lebih mengenali musuh. Iran bertaruh pada konkret dan kedalaman. Amerika Syarikat bertaruh pada maklumat dan risikan, dan dalam 31 hari, ternyata jelas yang mana antara dua pertaruhan itu menang. Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Tempoh yang diberikan oleh Amerika Syarikat kepada Iran untuk menerima perjanjian akan tamat pada 6 April. Adakah anda percaya Iran akan menerimanya? Atau adakah hundingan akan gagal? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Jika video ini membantu anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku, kongsikan dengan seseorang yang mengikuti geopolitik. Dan jika anda masih belum melanggan, ambil peluang untuk melanggan sekarang. Jumpa lagi di lain kali.